Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, uh, baiklah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat dipertemukan pada hari ini insya-Allah pada tarikh 8 Mei 2025 bersamaan 10 Zulkaidah 1446 Hijri pada hari yang penuh berkat iaitu pada hari Khamis, dan insya-Allah kita meneruskan pengajian kita pada hari ini, dan kita akan menyambung sedikit masih lagi dalam bab ataupun puasa sunat, iaitu pada uh, tuan-tuan boleh merujuk di muka surat 186 dan juga versi yang satu lagi tu 143, iaitu pada cabangnya lawafaqa ayyamuz zafaf. Jadi sebelum tu marilah sama-sama kita membuka daurah kita pada hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kan. Yang Besar Al-Fadhil Ustaz Habib selaku pembimbing daurah kita pada hari ini. Seterusnya rakan sahabat yang dikasihi sekalian, dan insya-Allah sebagaimana yang telah kita maklumkan di awal tadi, pada hari ini kita akan sambung sedikit masih lagi dalam puasa sunat, iaitu pada lawafaqa ayyamuz zafaf. Boleh rujuk di muka surat 186 dan juga pada muka surat 143. Jadi insya-Allah hari ini tajuk yang sebenarnya kita akan masuk iaitu pada kitab Az-Zakah, iaitu Babul Hajj. Jadi untuk meneruskan kelas kita pada pagi ini dijemput dan dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Habib untuk memulakan daurah kita pada hari ini, dipersilakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Kamarul. Kita sampai pada Far'un. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Far'un lawafaqa ayyamuz zifafi sawmut tatawwu'in mu'tadin nudibal fitru. Lawafaqa jika seandainya bersamaan, kalau seandainya bersamaan, bertepatan dengan hari-hari perkahwinan tu. Jadi kita menikah, kita berkahwin, rupa-rupanya kebetulan pada ketika itu bersamaan dengan puasa sunat yang kita biasa buat. Mungkin kita misalnya beramal puasa Daud, kebetulan hari perkahwinan kita tu misalnya bersamaan dengan hari puasa Daud kita. Ataupun hari perkahwinan kita pilih hari yang kita biasa puasa, hari Khamis misalnya, atau hari Isnin misalnya. Maka nudibal fitru, disunnahkan kita untuk berbuka, tak puasa pada itu hari. Sebab apa? Li'annaha ayyamu batalatin, karena itu hari adalah hari untuk kita batalah. Batalahnya selmakna malas, maksudnya untuk kita berilek, untuk kita bersantai, untuk kita Masya Allah dengan hal-hal yang membuat kita seronok. Itu maksudnya. Ka'ayyamit tasyrik, seperti hari-hari tasyrik. Yaumu aklin wa syurbin wa bi'arin, kata baginda Nabi SAW. Intaha itu daripada Hasyiah Ibnu Qasim dan juga daripada Hasyiah Al-Birmawi. Faidatun. Nazama ba'duhum ma yutlabu yawma Asyura. Sesetengah ulama menulis syair benda-benda yang dituntut, benda-benda yang disunnahkan, digalakkan pada hari Asyura. Gapo dia yang digalakkan untuk kita buat pada hari Asyura? Faqala, maka dia kata, bi Asyura alaika bil iktihal. Dengan hari Asyura itu hendaknya kamu bil iktihal, bercelak mata. Wasaumin, puasa hari Asyura. Wassalati, sembahyang sunat, maksudnya memperbanyakkan sembahyang sunat pada hari Asyura. Wal irtisali, dan juga irtisal, mandi sunat hari Asyura.
ziyarati salihin, menziarahi orang-orang soleh, menziarahi orang soleh pada hari Asyura. Wa su'ali rabbin, wa su'ali rabbin, banyak-banyak kita pada hari Asyura ni berdoa memohon dekat Allah Subhanahu wa taala. Wa'ud magda, ziarahi orang sakit, ziarahi orang sakit pada hari Asyura. Wasi' lil iyal, dan juga pada hari Asyura kita bagi ke lapangan, bagi kelebihan untuk belanja dekat ahli keluarga kita. Jadi biasa kita peruntukkan untuk beli-beli ni, mungkin biasa kita bagi 20 ya, bagilah 50 ya. Biasa bagi 50 ya, bagilah 75 ya. Macam tu. Tasaddaq, juga perbanyakkan sedekah pada hari Asyura. Kemudian waqra'il ikhlas alfan, baca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Baca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali pada hari Asyura. Ala ra'sil yatimil masha, ala ra'sil yatimi masha. Kemudian juga mengusap kepala anak yatim, mengusap kepala anak yatim. Maksudnya kita buat baiklah dekat itu anak yatim. Usap kepala tu maksudnya bukan setakat usap kepala, tapi kita juga buat baik dekat anak yatim pada ketika itu. Buat baik maksudnya kita mungkin pergi jumpa anak yatim dekat tempat-tempat pondok anak yatim dan lain sebagainya. Kita bagilah mungkin sedikit peruntukan lah untuk mereka pada hari itu. Kemudian wa a'zama ayatin wa mabtali wa a'zama ayatin faqra mi'ina salasan. Kemudian ayat yang terbesar iaitu ayat kursi. Ayat kursi tu, baca ayat kursi tu mi'ina salasan, sebanyak 300 kali. Ba'da sitin, selepas 60, maksudnya 360 kali. Baca pada hari Asyura itu 360 kali tawali secara berturut-turut. Baca surat ayat kursi itu 360 kali secara berturut-turut. Wa ihya'in lilailatihi, wa ihya'in lilailatihi, dan menghidupkan malam Asyura. Malam 10 Muharram tu dihidupkan dengan zikir, tasbih, munajat, dengan qiyamul lail dan lain sebagainya. Wa syai' limayyitin, dan juga sunat juga pada hari Asyura, digalakkan juga pada hari Asyura syai' limayyitin, mengiring jenazah sehinggalah sampai ke kuburan. Bukan setakat mensolatkan sahaja, tapi juga mengiring itu jenazah sehingga sampai ke kuburan. Faltazim fi'lal khisali, maka lazimilah fi'lal khisal, memperbuat amalan-amalan perkara-perkara yang tersebut ini. Walaupun pada hari-hari yang lain itu dia juga digalakkan, tapi ketika hari Asyura lebih-lebih lagi digalakkan. Itu dia maksudnya. Karena hari Asyura adalah hari yang mulia. Faedah. Yukrahu ifradul jumu'ati was-sabti wal ahadi bisaumin. Makruh menyendirikan hari Jumaat dan hari Sabtu dan hari Ahad dengan puasa. Jadi puasa hari Jumaat sahaja, hukumnya makruh. Puasa hari Sabtu sahaja, hukumnya makruh. Puasa hari Ahad sahaja, hukumnya pun juga makruh. Itu dia. Makruh menyendirikan puasa hari Jumaat dan puasa hari Sabtu dan puasa hari Ahad. Wa kharaja bihi jam'u isnaini minha, dan keluar daripada hukum makruh, artinya sudah tidak makruh lagi. Jam'u isnaini minha, kita himpunkan dua daripadanya. Jadi misalnya kita puasa hari Jumaat dan hari Sabtu, atau puasa hari Sabtu dan hari Ahad, itu adalah sudah tidak makruh. Ataupun hari Ahad dengan hari Isnin misalnya pun juga tidak makruh. Jadi atau Kamis dengan Jumaat pun juga tidak makruh. Tapi kalau hanya hari Jumaat sahaja, hukumnya makruh. Kalau hanya hari Sabtu sahaja, hukumnya makruh. Kalau hanya hari Ahad sahaja, hukumnya makruh.
Melainkan kalau seandainya itu bertepatan dengan hari puasa kita. Misalnya kita puasa Nabiullah Daud, misalnya Kamis kita tak puasa, Jumaat kita puasa, Sabtu kita tak puasa, Ahad kita puasa. Itu puasa Nabi Daud kerana bersamaan dengan hari puasa Nabi Daud kita misalnya, maka okey, tak ada masalah. Ataupun misalnya kerana bertepatan dengan nazar kita. Kita ada kebetulan puasa nazar. Ada bernazar untuk puasa, kebetulan harinya jatuh hari apa? Hari Jumaat misalnya, atau jatuh pada hari Ahad misalnya. Tak ada masalah kita puasa pada itu hari kerana bersamaan dengan nazar kita. Atau kita nak buat puasa qada pada hari Jumaat, hari-hari yang lain mungkin tak ada nak qada. Sebab hari lain letih, kena kerja dan lain sebagainya, akhirnya penat, tak ada nak puasa. Hari Jumaat cuti. Hari Jumaat cuti, cuti ni kita duduk rumah je, tak ada buat gapo, boleh relax apa semua, kita pun niat puasa qada pada hari Jumaat. Itu boleh, tak ada masalah. Jadi yang tak boleh, yang makruhnya lagu mana? Saja-saja nak puasa. Saja-saja nak puasa. Puasa sunat hukumnya makruh kalau seandainya cuma hari Jumaat sahaja. Makruh kalau seandainya cuma hari Sabtu sahaja ataupun cuma hari Ahad sahaja. Walawil jumu'ata ma'al ahad. Sekalipun cara kita menghimpunkannya itu adalah hari Jumaat bersama dengan hari Ahad. Jadi kan Jumaat, Sabtu, Ahad makruh menyendirikannya dengan puasa. Kalau digabung dengan hari yang lain, Jumaat dengan Sabtu ke, atau Sabtu dengan Ahad ke, atau Ahad dengan Isnin ke, atau Kamis dengan Jumaat ke, itu tak ada masalah. Sekalipun walau sekalipun cara penggabungannya al-jumu'ata ma'al ahad, iaitu Jumaat bersama dengan Ahad. Dia tidak direct Jumaat dengan Sabtu atau Sabtu dengan Ahad, tapi dia gabungkan Jumaat itu dengan hari Ahad. Dia gabungkan Jumaat dengan lusanya, iaitu hari Ahad. Itu pun juga sudah tidak makruh. Cuma di situ kan ada walau tu artinya ada khilaf di kalangan ulama. Ada setengah-setengah ulama kata walau tu maksudnya masih tetap makruh lah. Sebab dia gabungannya tidak berturut-turut. Begitu. Ada ulama kata masih tetap makruh. Karena gabungannya tidak berturut-turut. Ini seperti yang disebut oleh Imam Ibnu Qasim yang belum menyatakan hukuman. Betul, yang mana beliau menyatakan bahwasanya hukumnya tetap makruh. Karena kata beliau yang dimaksud tidak makruh itu kalau seandainya berturut-turut bidhammi ghairihi ilaihi, dengan menggabungkan, maksudnya menggabungkan hari Jumat dengan hari yang lain, itu maksudnya Jumat dengan Sabtu. Begitu kata Imam Ibnu Qasim. Cuma kata para ulama, majoriti ulama kata Jumat dengan Ahad pun juga sudah hilang kemakruhannya. Kajam'i ahadihima ma'a akhar. Itu sama saja hukumnya seperti menggabungkan salah satu daripada keduanya itu bersama dengan hari yang lain. Jadi misalnya Jumat digabung dengan Sabtu, atau Sabtu digabung dengan secara berturut-turut, itu tidak makruh. Seperti mana Jumat dengan Ahad digabung, itu pun juga tidak makruh walaupun ada selang hari. Intaha daripada Hasyiah Asy-Syarqawi. Kemudian al-i'tikaf, masalah i'tikaf pula ni. Mas'alatun nazaral i'tikafa wa atlaqa. Dia bernazar i'tikaf dan dia mutlakkan. Artinya dia bernazar untuk beriktikaf. Lillahi alayya al-i'tikaf fil masjid misalnya. Dia nazar adalah menjadi kewajiban dia, aku bernazar untuk iktikaf di masjid. Dia nazar macam tu. Nazaral i'tikaf. Dia bernazar i'tikaf. Wa atlaqa, dan dia mutlakkan. Mutlakkan ni maksudnya dia tidak letak berapa masa dia nak i'tikaf ni, apakah letak masa 1 jam, apakah masa 2 jam, apakah sehari atau 2 hari, dia tak letak masa. Dia kata lillahi alayya al-i'tikaf fil masjid. Aku bernazar untuk beriktikaf di masjid. Tapi tak letak berapa lama dia nak iktikaf ni. Nak sejam 2 jam, sehari 2 hari, atau berapa lama. Dia tak ada
tak ada sebut. Dia tidak kaitkan dengan masa-masa tertentu. Dia atlaka, dia secara mutlak sahaja. Maka kalau dia hanya bernazar secara mutlak, kafahu ziyadatun ala tuma'ninah. Maka memadailah dia iktikafnya di masjid itu yang lebih daripada sekadar tumakninah. Tumakninah berapa qadarnya? Qadar tumakninah tu lebih kurang kita baca sekali tasbih. Subhanallah. Itu dah tumakninah dah. Qadar sekali tasbih tu dah dikira tumakninah. Jadi dia lebihkan sikit daripada qadar bacaan sekali tasbih tadi subhanallah tadi. Berada di masjid itu dah kira dah gugur dah nazar dia, dah terlaksana dah kewajiban i'tikaf yang dia nazarkan tadi. Kafahu ziyadatun ala tumakninah. Maka memadailah dengan sekadar yang lebih daripada tumakninah. Kalau atalahu, kalau seandainya dia lama duduk di masjid, misalnya katakanlah bukan sekadar tumakninah, dia duduk masjid 5 minit. Dia duduk masjid 10 minit ataupun dia duduk masjid sejam, 2 jam misalnya. Kanal kullu, maka jadilah yang lama masa dia duduk dekat masjid itu ada semuanya menjadi fardhan. Itu menjadi bahagian daripada ibadah wajib dia. Ibadah wajib dia yang mana kan dia menazar. Kalau nazar itu kan jadi wajib. Maka sejam yang masa dia duduk iktikaf di masjid itu ada semuanya akan ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai satu penunaian kewajiban. Artinya dapat pahala yang wajib. Dapat bukan dia sekadar dia kata subhanallah lalu wajib, kemudian yang bakinya yang lepas daripada subhanallah tu itu semuanya dicatat pada sunat belaka, tidak. Tapi apa yang dia duduk selama 1 jam tu, katakan saja selama sejam tu, maka jadilah semuanya itu ditulis pahala wajib oleh Allah Ta'ala. Yakni yusabu alaihi sawabul fardhi, yakni diberi pahala dia itu dengan pahala al-fardhi, pahala benda yang wajib. Jadi sejam tu semuanya ditulis dengan pahala yang wajib. Qalahu Ali Subramullusi. Ini dinyatakan oleh Imam Ali Subramullusi. Fariqan bainahu wa baina italati nahwi ruku'i wa mashi jami'ir ra'si. Bi anna hadzaini khutiba fihima biqadrin ma'lumin wa huwa at-tuma'ninatu wa ba'di sya'rihi. Fama zada alaihima mutamayyizun yusabu alaihi sawabul mandubi. Wa ma huna khutiba fihi bil i'tikafil mutlaq. Wa huwa kama yatahaqqaqu fil yasiri yatahaqqaqu fi ma zada. Jadi kata beliau, fariqan bainahu, ini berbeza antara i'tikaf dengan italati nahwi ruku', memperpanjang, memperlamakan, melebihkan seumpama ruku' dan menyapu semua bahagian kepala. Jadi kan ruku' itu kan sekadar apa? Sekurang-kurang lamanya ruku' sekadar tumakninah. Baca subhanallah sekali pun dah memadai dah. Sekadar lama baca subhanallah. Begitu juga dengan menyapu kepala dengan kita menyapu sikit sahaja umpamanya macam ni, ini dah memadai. Apatah lagi kalau kita menyapu kepala ni lebih daripada memadai. Jadi menyapu sikit pun dah tunai dah kewajiban kita sapu-sapu macam ni pun dah okey dah sah dah wudu kita. Tapi kemudian kita basuh, kita sapu seluruh kepala kita, maka itu lebih daripada memadai. Bi anna hadzaini, karena dua-dua benda ini iaitu ruku' dan menyapu semua kepala itu, melamakkan ruku' dan menyapu semua kepala itu. Jadi rukuknya dan menyapu kepala itu khutiba fihi ma biqadrin ma'lum, itu kan diarahkan kita yang diwajibkan dekat kita itu adalah dengan qadar yang sudah kita ketahui. Apa dia? Sekurang-kurang ruku' itu qadar tumakninah. Sekurang-kurang menyapu kepala adalah sebahagian rambut kepala, bukan semua kepala. Maka pamazada alaihima, yang lebih daripada apa yang diwajibkan, mutamayyiz itu dah berbeza.
dah terbeza. Terbeza apa? Daripada sudut pahala. Yang dapat pahala wajib hanya yang diwajibkan saja. Yang lainnya, yang bakinya, itu akan dapat pahala sunat. Yusabu alaihi sawabul mandub. Akan diberi pahala dengan pahala sunat. Wa ma huna, dan adapun dalam masalah ini, masalah i'tikaf ini, khutiba fihi bil i'tikafil mutlak. Maka yang dikhitab, yang diarahkan di sini, yang diwajibkan di sini, karena dia nazarnya dan nazar i'tikaf secara mutlak, maka i'tikaf secara mutlak lah. Apa dia i'tikaf secara mutlak? I'tikaf secara mutlak berhenti sekejap di masjid. Sekejap lagu mana? Yang mana sekodar sesaat lebih lama daripada tumak ninah. Qadar tumak ninah subhanallah, lebihkan sesaat, itu dah jadi i'tikaf, berhenti sekejap. Maka wahua kama yatahaqqaqu fil yasir, maka seperti mana ianya berlaku pada masa yang sebentar, yatahaqqaqu fi ma zada, maka dia akan berlaku juga pada masa yang lebih daripada sebentar. Itu dia. Jadi seperti mana gugur nazar, gugur kewajiban nazar i'tikaf tadi dengan dia berhenti sebentar di masjid, dia berhenti lama di masjid pun juga akan menggugurkan kewajiban i'tikafnya dia, dan tetap dapat pahala fardu. Pahala menunaikan ibadah yang fardu. Begitu. Wa nazzara ba'shinin fi dzalik. Wa nazzara ba'shinin fi dzalik. Imam Ba'shin, penulis kitab Syarah Muqaddimah Hadramiyah ni, penulis kitab Bushral Karim, beliau mengkritik pandangan ini. Wa nazzara mengkritik oleh Imam Ba'shin akan pandangan ini. Wa rajjaha huwa wasyabsyiri. Wa rajjaha huwa wasyabsyiri, dan dia Imam Ba'shin dan Imam Syabsyiri, wa ghairuhuma, dan ulama yang lain daripada mereka berdua ini, mentarjih, menguatkan pendapat, anna salasatal mazkurata wa nadhairaha min kulli ma yutajazza'u ala haddin sawa. Bahwasanya 3 perkara yang disebut di atas itu, yaitu melamakan ruku, menyapu semua kepala, dan juga melebihkan i'tikaf daripada sekadar lebih daripada sesaat tumak ninah. Maka kata Imam Ba'shin dan juga Imam Syabsyiri, mereka kata 3 yang tersebut di atas itu, dan juga segala perumpamaannya, segala bandingannya, daripada ibadah yang boleh dibahagikan, itu semuanya ala haddin sawa, sama belaka. Jadi ibadah-ibadah yang boleh dibahagikan antara mana yang wajibnya, mana yang sunatnya, itu semuanya sama belaka. Apa dia? Yusabu alal aqal sawabul wajib, wa ma zada sawabul mandub. Yang mana had minima kewajiban itu akan diberikan pahala wajib. Sementara yang lebih daripada kewajiban akan diberikan pahala sunat. Jadi macam kama nassa alaihi fi massir ra'si wa ghairihi. Seperti mana yang dinaskan oleh beliau pada masalah menyapu kepala dan juga masalah-masalah yang lain, mana itu sama. Yang ketika kita menyapu kepala, kita sapu sikit bahagian kepala kita, itu dah tunai kewajiban. Maka yang lebihnya itu semuanya sunat belaka. Ketika kita rukuk, kita sekadar mengucap subhanallah lama rukunya, itu adalah wajib. Yang lebih daripada itu semuanya dah sunat belaka. Jadi boleh dibahagikan, boleh dipisah-pisahkan antara mana yang wajib, mana yang sunat. Maka semuanya macam tu belaka, kata beliau. Walam yastasni, dan beliau tidak ada membuat pengecualian. Illa, ini betulkan. Illa, bukan bighairi. Illa ba'iraz zakah. Illa ba'iraz zakah. Melainkan unta yang dikeluarkan untuk zakat. Jadi, anduni khamsi wa ishrin. Ketika mana jumlah bilangan unta kurang daripada 25 ekor. Jadi kan zakat unta ni bermula daripada 5 ekor. 5 ekor unta, kita wajib keluar seekor kambing. 10 ekor unta, kita wajib keluar 2 ekor kambing. 15 ekor unta, kita wajib keluar 3 ekor kambing.
20 ekor unta, 20, 21, 22, 23, 24 kita wajib keluar 4 ekor kambing. Itu kan macam tu dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau seandainya misalnya kita ni malah nak beli kambing, kita rasa tak apalah, nak beli kambing nak kena keluar duit pula. Aku ni dah ada unta dah. Maka kita pun tak apalah, aku zakat unta je lah. Aku bayar dengan seekor unta sajalah. Jadi, kalau kita bayar dengan seekor unta, tentu harganya unta tu kan lebih mahal daripada harga kambing. Walaupun kambing 4 ekor tu baru berapa. Sementara harga unta tu dah cecah 10,000 misalnya kan. Okeylah. Maka, yang seperti ini, walaupun yang kita keluarkan itu lebih daripada zakat yang semestinya kita tunaikan, katakan saja 4 ekor kambing. Tapi kita tak beli kambing, kita keluarkan zakat unta terus. 1 ekor unta terus. Padahal 1 ekor unta ni baru mula diwajibkan kalau kita sudah ada sekurang-kurang punya 25 ekor. 25 ekor unta. Kan wajibnya 1 bintu makhad kan. Wajib 1 bintu makhad. Itu baru wajib unta. Tapi kalau seandainya kurang daripada 25 ekor, maka yang wajibnya kambing. Tiap 5 ekor bertambah 1 kambing. 5 seekor, 10 2 ekor, 15 3 ekor, 24 ekor. Jadi, yang kita keluarkan unta terus. Lebih mahal daripada kambing yang diwajibkan dekat kita. Maka itu memadai sebagai zakat kita pada ketika itu. Tapi harganya lebih mahal. Maka katakanlah kambing misalnya 4 ekor kambing, katakanlah harganya misalnya, kiralah ni kambing yang mahal sekalipun, misalnya katakanlah 1 ekor kambing tu 2,000. Tak, jarang nak jumpa kambing harga 2,000. Tapi katakanlah kambing tu harga 2,000. Kemudian 4 ekor kambing maknanya harga 8,000. Maka kewajiban zakat kita 4 ekor kambing yang harga kambing ni 8,000. Tapi kita tak keluar zakat kambing, kita tak keluarkan kambing, kita keluarkan unta. Unta kita ni harga 10,000. Maknanya kan ada lebih 2,000 situ. Ada lebih 2,000. Maka adakah yang 8,000 itu akan mendapatkan pahala wajib, sementara lebihannya 2,000 itu akan dapat pahala sunat? Maka ini Imam Bakshin mengecualikan. Tak macam tu. Kata beliau 10,000 harga unta jadi 10,000-nya akan dapat pahala wajib belaka. Pahala wajib belaka. Itu yang dikecualikan oleh beliau daripada masalah-masalah yang sebelumnya tadi. Sementara masalah yang sebelumnya kata beliau akan dapat pahala wajib pada bahagian wajibnya, yang selebihnya dapat pahala sunat. Sementara dalam masalah unta yang dikeluarkan sebagai zakat atas ternak unta yang kurang daripada 25 ekor, itu apapun yang dikeluarkan seekor unta tadi akan memenuhi zakat, akan memenuhi kewajiban zakat, dituliskan pahala wajib zakat sekalipun lebih nilainya daripada apa yang sepatutnya dikeluarkan. Okey. Wa ala murajjahi Ali Subramullusi, dan atas pendapat yang ditarjih oleh Imam Ali Subramullusi yang menyatakan bahwasanya kalau kita duduk sejam dalam masjid, kalau kita duduk 2 jam ke dalam masjid, itu semuanya akan ditulis sebagai pahala wajib kerana menunaikan nazar i'tikaf. Lau kharaja minal masjid biniyatil audi, kalau seandainya hamba Allah ni keluar daripada masjid dengan niat untuk kembali semula ke masjid, wa'ada, dan memang betul dia kembali, usiba bi'audihi, maka diberi pahala dengan kembalinya dia ke masjid itu, sawabul wajibi, usiba bi'audihi sawabal wajibi aidan, maka dia akan diberi pahala dengan asbab kembalinya dia itu, pahala apa? Sawabal wajibi aidan, pahala yang wajib juga. Jadi dia tadi duduk di masjid dah sejam, menunaikan nazar i'tikafnya, kan wajib tuh. Okey, dapat pahala wajib kata Imam Ali Subramullusi. Lepas tu dia rasa sakit perut misalnya. Dia rasa sakit perut, dia keluar daripada masjid, masuk dalam bilik air. Dia niat lepas masuk bilik air ni dia nak masuk semula ke masjid.
Maka bila dia masuk yang kedua itu, maka sudah pada ketika itu tetap ditulis pahala wajib juga. Kenapa? Idzin niyatul ula lam tanqati. Karena niatnya yang pertama itu untuk menunaikan nazar i'tikaf itu tidak berakhir lagi pada ketika itu. Sebab semua masa sejam dia itu semuanya ditulis pahala wajib belaka. Artinya wajibnya masih belum berakhir. Dia keluar sekejap untuk menunaikan hajat, masuk balik, artinya apa? Artinya kewajibannya masih tidak berakhir. Maka pahala wajibnya tetap ditulis. Niatnya yang pertama itu tidak berakhir. Lain halnya kalau dia niat dia nak keluar daripada masjid untuk tidak kembali lagi. Tahu-tahu dia kembali lagi, maka yang kembali yang kedua itu ada ditulis pahala sunat saja kalau seandainya dia i'tikaf pula. Pak, itu adalah mengikut daripada apa yang ditarik oleh Imam Ali Subramulusi. Faidatun nazar i'tikaf yaumin. Nazar beriktikaf yaumin, satu hari daripada terbit fajar sehinggalah tenggelam matahari. Itu namanya satu hari. Nazar i'tikaf yaumin, dia bernazar i'tikaf yaumin, satu hari. Satu hari ini daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Lam yajuz tabriku sa'atihi min ayyam, maka tidak harus dia memisahkan masa-masa hari itu. Jadi misalnya dia masuk i'tikafnya bila? Masuk i'tikaf pukul 9 pagi. Sementara daripada terbit fajar sehingga pukul 9 dia tidak i'tikaf. Tak boleh. Sebab niat i'tikaf satu hari. Satu hari itu berapa? Satu hari itu daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Maka tak boleh dia memisah-misahkan masa-masa daripada hari berkenaan itu. Dia niat i'tikaf satu hari, maka betul-betullah satu hari. Daripada terbit fajar sehinggalah tenggelam matahari. Keluarnya masuk ke masjid sebelum fajar, keluarnya selepas tenggelam matahari. Sehingga memang betul-betul pasti dia i'tikaf satu hari. Bal yalzamuhu ad-dukhulu fihi qabla al-fajr. Bahkan wajib dia masuk ke masjid itu sebelum fajar. Bihaitsu tuqarinu niyatuhu awal al-fajr. Sehingga niatnya untuk beriktikaf satu hari itu bersamaan dengan permulaan fajar. Sebab hari itu dikira daripada terbit fajar. Jadi mesti kena masuk sebelum fajar. Sebab susah untuk memastikan bahwasanya kita niat tu niat langkah kaki kita melangkah kaki masuk masjid bersama dengan terbit fajar itu kan susah. Jadi untuk memastikan betul-betul pasti bahwasanya dia dah beriktikaf ketika bermula waktu fajar, itu adalah dia masuk ke masjid sebelum fajar. Wa yakhruju minhu ba'dal ghurub, dan keluar daripada masjid selepas tenggelam matahari. Sebab susah nak memastikan langkah kaki kita keluar daripada masjid itu bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Jadi tunggu matahari tenggelam dulu, tenggelam dulu, baru kita keluar. Masuk waktu tenggelam matahari, baru kita keluar daripada masjid. Maka terpenuhilah nazar i'tikaf satu hari. Okey. Kalau dakhala zuhra, kalau seandainya dia masuk pada waktu zuhur misalnya. Dia masuk pada waktu zuhur pukul 1:30 misalnya. Wa makatha ila zuhri, dan dia kemudian duduk di masjid itu, i'tikaf di masjid itu sehingga zuhur hari berikutnya. Jadi dia duduk 24 jam dalam itu masjid. Bermula daripada zuhur hari Kamis sehingga zuhur hari Jumat dia duduk di masjid. Walam yakhruj lailan, tidak keluar pada waktu malam. Artinya dia memang betul-betul duduk 24 jam di masjid. Dia niat i'tikaf, nazar i'tikaf sehari saja. Sehari itu cuma 12 jam. Tapi yang dia buat bukan daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari, tidak. Yang dia buat adalah daripada zuhur hari Kamis sehingga zuhur hari Jumat. Duduknya 24 jam, lebih daripada qadar sehari. Sehari itu paling lama antara 12 hingga 14 jam. Dia malah duduk 24 jam. Dia justru duduk 24 jam. Macam mana? Memadai tak? Lam yujzihi. Itu tidak memadai untuk dia. Tidak memadai untuk dia. Kenapa? Sebab niat nazarnya itu i'tikaf sehari. Sehari dalam syara itu dikira daripada terbit fajar
sehingga tenggelam matahari. Itulah dikira sehari dalam syarak. Kalau dia tak kira berapa lama masa sehari itu, tak kira apakah itu sehari itu 12 jam, adakah itu 16 jam, adakah itu 18 jam, adakah itu 24 jam, tak kira. Dia tak kira dengan lama masa sehari itu, tak kira. Yang pasti dalam syarak yang disebut sehari itu, kalau seandainya dia daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari, itulah sehari. Jadi kadang-kadang ada sehari itu dalam hadis Dajjal, misalkan kata Nabi, sehari ada yang seumpama seperti setahun. Jadi daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari, itu sama lamanya seperti setahun. Ada juga sehari yang seumpama sebulan. Ada sehari yang seumpama seminggu, kata Nabi dalam hadis Dajjal itu kan. Dan juga kita tengok dalam realitinya, ada beberapa kawasan di muka bumi ini yang mana kemudian masa malamnya itu sekejap sahaja. 23 jam misalnya siang, misalnya kan ada di kawasan kawasan di utara, belahan utara ataupun belahan selatan hemisfera kan macam tu, kutub utara, kutub selatan kan macam tu. Kadang-kadang 23 jam siang, sejam saja malam. 23 jam malam, sejam saja siang, kan macam tu. Jadi itu bukan kira berapa lama sehari itu. Dia tak kira. Dia yang diiktibar adalah daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari, itulah sehari dalam syarak. Jadi walaupun dia duduk misalnya 24 jam daripada zuhur sehingga zuhur hari berikutnya, tapi itu tidak sehari dalam syarak. Sebab sebelum zuhur yang dia mula masuk masjid itu, dia tidak iktikaf lagi, maka tidak memadai. Kama rajjahahu, ini sebagaimana yang ditarjih oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Wa innu zi'a fihi, sekalipun ini Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dikritik dalam masalah ini. Dikritik, artinya ada ulama-ulama yang tidak berpandangan seperti mana pandangan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Intaha daripada kitab Al-Imdad Bisyarhil Irsyad, dan juga daripada kitab Tuhfatul Muhtad oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kedua-dua itu ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa'tamada, dan memu'tamadkan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Wa Muhammad Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Apa yang ditarjihkan dimu'tamadkan oleh mereka berdua? Al-Ijza, memadai, kata mereka. Memadai. Jadi mereka tidak sependapat dengan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Mereka kata al-ijza, memadai. Sementara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Imdad dan Tuhfah sependapat dengan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Titik. Walau nazara yauman muayyanan. Kalau ini masalah yang lain pula. Kalau seandainya dia bernazar satu hari yang tertentu. Katalah dia bernazar hari Kamis. Untuk hari Kamis misalnya 8 hari bulan 5 untuk beriktikaf. Papa tahu ternyata terluput. Dia tak dan iktikaf pada hari Kamis 8 hari bulan 5. Ajza'a anhu lailatan. Maka memadai dia untuk beriktikaf pada malamnya. Pada malam masih 8 hari bulan 5 saat ni. Dia masih boleh memadai untuknya beriktikaf pada malamnya. Sebab masih 8 hari bulan 5 kan. Masih 8 hari. Jadi pada malam tu, dia boleh beriktikaf. Tak ada masalah. Sebab kalau dia iktikaf hari menentukan harinya, maka malamnya pun juga termasuk. Malamnya pun juga termasuk. Maka ajza'a anhu lailah. Memadailah dia pada malam harinya. Kama qalahu fi syarhil manhaj, seperti mana dinyatakan oleh Imam Zakaria Al-Ansari dan kitab Syarhul Manhaj, Fathul Wahhab. Kemudian juga Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, Imam Ramli dalam kitab Nihayah, Imam Khatib Syirbini dalam kitab Mughni, dan Imam Ibnu Hajar juga dalam kitab Al-Imdad. Okey. Babul Haji. Faidatun.
Al-hajju yukaffiru as-saghaira wal kaba'ir. Haji itu akan menebus segala dosa kecil dan dosa besar. Disebut dalam hadis, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tak ada balasan untuk dia melainkan syurga sahaja. Jadi dosa kecil ke, dosa besar ke, semua itu akan ditebus oleh haji. Hatta tabi'at, bahkan dosa-dosa yang berkait dengan hak-haknya orang lain. Dosa terambil harta orang lain dan lain sebagainya, dosa tanggungan hutang dan lain sebagainya. Itu at-tabi'at ini pun juga boleh ditebus dengan haji yang mabrur tadi. Dengan ibadah haji tadi. Alal mu'tamad, mengikut pendapat mu'tamad, tapi dengan syarat, dengan catatan. Apa catatan dia, apa syarat dia? Idza mata fihi, apabila orang berkenaan itu mati dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau dia mati dalam ibadah haji, maka dosa-dosa yang berhubung kait dengan hak-hak hamba Allah yang lain itu akan dia apa? Akan ditebus juga oleh ibadah hajinya dia. Itu dia. Dosa-dosa yang berhubung kait dengan hak-hak hamba Allah. Misalnya dia ada curi harta, kemudian bila dia curi harta, dia tidak kembalikan kepada yang berhak. Tahu-tahu mati semasa menunaikan ibadah haji. Maka tanggungan dia itu, dosa tanggungan hak orang lain itu akan boleh dijelaskan dengan ibadah hajinya. Akan boleh ditampal oleh ibadah hajinya dia. Iza mata bi, apabila dia mati pada ketika itu. Au ba'dahu, atau selepas dia menunaikan ibadah haji, wa qabla tamakkunihi min adaihi, dan sebelum dia mampu untuk membayarnya, sebelum dia mampu untuk menjelaskannya. Kalau seandainya dia balik daripada haji, tahu-tahu terus dia mati sebelum sempat dia jelaskan apa dia punya tanggungan dari itu, maka okey. Hajinya akan menampal tanggungan dia nanti pada hari kiamat. Tapi kalau seandainya ada masa yang lama yang dia sebenarnya sanggup je untuk jelaskan tanggungan dia tu, itu haji tidak akan menampal tanggungan-tanggungan dia tu. Sebab apa? Sebab dia ada keleluasaan pada ketika itu, tapi saja dia yang menangguh-nangguhkan sehingga dia mati. Intaha. Faidatun. Qala al-Khawwas, Sayyidi Ali al-Khawwas rahimahullahu taala, min alamati qabuli hajjil abdi, berkata Ali al-Khawwas, gurunya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, min alamati qabuli hajjil abdi, daripada tanda diterima haji seorang hamba Allah ni apa? Wa annahu khala alaihi khil'atar ridha anhu, dan sesungguhnya dia mendapatkan pakaian keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Orang itu hajinya diridai Allah, hajinya jadi haji yang mabrur tu apa? Ai annahu yarji'u minal haji wa huwa mutakhalliqun bil akhlaqil muhammadiyah. Bahwasanya dia itu balik daripada haji, dia kelik daripada haji dalam keadaan dia berakhlak dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya keadaan dia lepas daripada haji ini lebih baik daripada keadaan dia sebelum berhaji. Itu dia. Itu adalah tanda haji itu haji mabrur. Tanda haji itu haji yang diterima Allah Taala. Bila dia balik je, dia kelik je, jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang tadinya kedekut jadi pemurah. Yang tadinya pemarah jadi peramah, dan begitulah seterusnya. La yakadu yaka'u fi zambin, la yakadu yaka'u fi zambin, hampir-hampir dia tak pernah lagi dah terbabit dalam maksiat. Tak pernah lagi dah terbabit dalam dosa. Sebab apa? Sebab hajinya mabrur. Maka akhirnya karena hajinya mabrur, perangai dia, kelakuan dia, sifat dia diubah oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia yang tadinya jahat, yang tadinya samsing, jadi orang yang baik. Wala yara nafsahu ala ahadim min khalqillah, dan dia tak rasa yang dirinya ni lebih baik daripada seorang jua makhluk Allah Ta'ala.
dia menjadi semakin merendah hati, semakin merendah diri, semakin tawaduk. Dia rasa yang dirinya ni biasa-biasa sahaja, tidak lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain, hatta yang belum pergi haji sekalipun. Dia tak rasa dirinya ni lagi hebat, dia tak rasa dirinya ni lagi bijak, dia tak rasa dirinya ni lagi mulia dan seterusnya. Dia rasa dirinya hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dia ni hanya orang yang lemah sahaja. Dia hanya orang yang biasa-biasa sahaja. Tak ada sebarang kemuliaan apapun bagi dia. Wala yuzahimu ala syai'in min umurid dunya hatta yamuta. Dan dia tidak lagi memperebutkan sebarang urusan dunia. Artinya dia dah jadi orang yang qanaah. Dah jadi orang yang redha. Dia tidak lagi berebut-rebut pasal-pasal duniawi ni. Dia tak lagi dah berebut-rebut pasal-pasal duniawi. Dia dah apa orang kata, dia ni dah zuhud dah. Macam tu lebih kurang. Dia ni dah jadi orang yang zuhud. Dia dah tak nak dah berebut-rebut pasal-pasal dunia. Dapat tu ya dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat ya rezeki bukan alik kita lah, istilahnya macam tu. Hatta yamut, sehinggalah dia meninggal dunia. Tu. Wa alamatu, itu tadi tanda orang yang hajinya diterima oleh Allah. Wa alamatu adami qabuli hajihi, sementara tanda orang yang tidak diterima hajinya lagu mana? Ayyarji'a ala ma kana alaihi qabla al-haji, iaitu bahawa dia kembali, dia kelik seperti mana sebelum haji. Jadi seperti mana sebelum haji keadaannya lagu tu, kelik daripada haji pun keadaannya lagu tu juga. Itu tanda haji itu tak diterima. Tanda haji itu tak diterima. Keadaan sebelum haji sama sahaja dengan keadaan selepas haji. Itu tanda haji tidak diterima. Kama anna min alamati maktihi, seperti mana bahwasanya antara tanda kemarahan Allah. Ni bukan setakat tak diterima. Kalau tak diterima tu boleh jadi kewajibannya dah gugur, cuma pahalanya tak ada. Sementara ini min alamati maktihi, ni kewajibannya gugur juga, tapi bukan saja pahala tak ada, dapat marah pula daripada Allah. Kama anna min alamati maktihi, dan seperti mana bahwasanya antara tanda haji itu justru mendapat kemurkaan daripada Allah. Bukan setakat pahala tak dapat, tapi yang dia dapat justru kemurkaan Allah. Apa dia? Ayyarji'a, bahawa dia kelik daripada haji. Wahuwa yara anna misla hajihi awla bil qabuli min haji ghairihi. Bahawa dia melihat, dia memandang yang seumpama hajinya dia lebih utama untuk diterima daripada haji orang lain. Dia rasa dirinya lagi hebat, dia rasa dirinya lagi mulia, dia rasa hajinya lagi patut untuk diterima berbanding haji orang lain. Lima waqa'a fihi minal kamali fi ta'diyatil manasiki wa khurujihi fiha min khilafil ulama. Kerana apa yang berlaku pada haji dia, minal kamal, daripada kesempurnaan dalam menunaikan manasik, dan keluarnya dia dalam melaksanakan ibadah haji itu daripada khilaf-khilaf ulama. Dia hanya buat benda yang terbaik sahaja. Dia hanya buat benda yang terbaik sahaja, yang tiada khilaf ulama dalam pekerjaan haji dia. Lalu kemudian dia rasa hajinya ni lagi patut untuk diterima daripada haji orang lain. Dia rasa dirinya lagi hebat daripada orang lain. Ada kesombongan dalam diri dia pada ketika itu. Maka itu adalah antara tanda, kata beliau, yang orang ini akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lakin la yudriku hadzal maqta, akan tapi tidak akan mengetahui akan kemarahan Allah Subhanahu wa taala ini illa ahlul kasyfi, melainkan orang yang kasyaf sahaja. Hanya wali-wali Allah taala sahaja yang dibukakan hijab oleh Allah yang nampak macam mana orang itu mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak kasyaf, kita yang tidak wali, yang tak dibuka hijab oleh Allah taala ni, kita tengok atas zahirnya saja. Orang tu dah berhaji, maka kita sebutlah dia haji. Tak kiralah haji itu diterima ke, haji itu ditolak ke, haji itu mabrur ke atau apa.
Dia sudah pergi haji, maka kita sebutlah dia tuan haji. Begitu saja. Sebab kita tidak kasyaf, kita juga tidak wali, kita tak tahu, tak boleh nak beza macam mana orang yang dimurka Allah selepas hajinya, macam mana orang yang tidak diterima hajinya oleh Allah, macam mana orang yang diterima hajinya, kita tak pasti. Kita tak boleh memastikan case by case ini. Jadi siapapun yang balik daripada haji, kita sebutlah dia tuan haji. Begitu saja. Tak boleh pula kita kemudian bersangka-sangka dekat orang lain, bersangka-sangka buruk dekat orang, tak boleh. Yang ditulis untuk kita bersangka baik dekat sesiapa sahaja hamba Allah Subhanahu wa taala. Intaha min khatimatil mizan, ini daripada penutupan kitab Al-Mizanul Kubra yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Mas'alatu jim, masalah al-Jufri. Zahiru qawlihi alaihi salatu wassalam, zahir sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil hajj. Ya Allah, ampunilah orang yang pergi haji. Ini hadis riwayat Imam Hakim kan. Allahumma ighfir lil hajj. Ya Allah, ampunilah orang yang pergi haji. Waliman istaghfara lahul hajj, dan orang yang mana dimintakan ampun oleh orang yang pergi haji. Itu kesambungan hadisnya kan. Allahumma ighfir lil hajj waliman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunkanlah orang yang pergi haji dan orang yang didoakan keampunan oleh orang yang pergi haji. Tuh hadis itu kata Al-Imam Al-Jufri kata, annahul mutalabbisu bil haji la man inqadha hajjuhu. Jadi zahir hadis itu kata beliau adalah orang yang tengah melaksanakan ibadah haji. La man inqadha hajjuhu, bukan orang yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Jadi orang tu tengah buat ibadah haji, lalu dia berdoa memintakan ampun kepada Allah Ta'ala, itu masuk dalam zahir hadis baginda Nabi ini, kata Imam Al-Jufri. Lakin warada aidan, akan tapi juga ada hadis yang lain, ada asar yang lain, riwayat yang lain menyatakan annahu yughfaru lahu wa liman istaghfara lahu baqiyata dzil hijjah wal annahu yughfaru lahu wa liman istaghfara lahu baqiyata dzil hijjah wal muharram wa safar wa asyram min rabi'il awal. Bahwasanya juga diampunkan untuk dia orang yang berhaji dan orang yang didoakan oleh orang yang berhaji itu baqiyata dzil hijjah, sepanjang bulan Zulhijjah, kemudian yang di bulan Muharram, kemudian bulan Safar, kemudian 10 hari yang pertama bulan Rabiul Awal. Jadi keampunannya itu berterusan. Bukan saja ketika dia menjalankan ibadah haji, tapi lepas daripada dia menjalankan ibadah haji pun di sepanjang Zulhijjah, di sepanjang Muharram, di sepanjang Safar, dan 10 hari bulan Rabiul Awal. Ini ada asal riwayat daripada Sayyidina Abdullah Ibnu Umar. Daripada Sayyidina Umar sendiri, bukan Ibnu Umar ya, daripada Sayyidina Umar. Asal daripada Sayyidina Umar. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain kata, yustajabu lahu, diterima doanya, makbul doanya dia ini, min dukhuli Makkah, daripada mula dia masuk ke Mekah. Dia belum ibadah haji lagi, belum menjalankan ibadah haji lagi, baru masuk ke Mekah dah diijabah doanya dia. Ila ruju'ihi ila ahlih, sehinggalah dia kelik ke rumahnya, ke ahli keluarganya, kelik kampung dah. Masuk rumah dah. Wa fadli arba'ina yauman, dan selepasnya itu 40 hari pula. Jadi daripada mula dia masuk Mekah, belum ibadah haji lagi, baru mula sampai dekat Mekah, kemudian dia kelik rumah, tambah pula 40 hari. Mustajabud doa dalam satu riwayat ini. Maka fal mukhtaru, pendapat yang dipilih oleh para ulama, pendapat yang dipilih oleh para ulama, pendapat yang mu'tamad, pendapat yang mukhtar, pendapat yang kuat yang dipilih oleh para ulama apa? Macam mana? Talabud du'a minhu, kita meminta doa, sunat kita meminta doa daripada orang pergi haji ini.
kama alaihi salaf, seperti mana yang diamalkan oleh ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama kita yang terdahulu, ilal arba'in, sehinggalah sampai 40 hari mereka duduk dekat rumah, masih sunat lagi kita minta doa dekat dia. Wa aula minhu, dan lebih utama lagi, sebelum dia kelik rumah, ayyakuna qabla dukhuli darihi, iaitu sebelum dia masuk rumah dia. Jadi sampai dia dekat airport tu, kita terus jumpa dia, minta doa dekat dia sebelum dia sampai ke rumahnya, sebelum dia masuk rumahnya, kita terus minta doa dekat dia. Falau lam yadkhul, bahkan seandainya kalau dia tak masuk rumah, illa ba'da sinin, melainkan selepas beberapa tahun. Artinya dia tak kelik-kelik, dah habis dah haji, orang ramai dah kelik dah, Masya Allah, tapi dia tak kelik-kelik, dia tak kelik rumah, dia pergi tempat lain yang bukan rumah dia. Dia pergi mari, misalnya, Masya Allah, tak masuk rumah lagi. Sepanjang tahun dia tak masuk rumah. Ataupun bahkan ba'da sinin, selepas beberapa tahun dia tak masuk rumah. Lepas tahun yang kelima katanya, baru dia masuk rumah dia. Maka istamaral hukmu, akan berterusanlah hukum yang seperti itu. Sunat kita minta doa dekat dia selagi dia tak masuk rumah. Bila dia masuk rumah, 40 hari selepas dia berada di rumah. Tapi selagi dia tak masuk rumah, berapa lama sekalipun, bertahun-tahun sekalipun, tetap sunat kita minta doa dekat dia. Kan orang dulu-dulu macam tu, yang sebenarnya dia niat asal nak pergi haji, tapi lepas nak pergi haji tu, dia dah ibadah haji tak kelik. Apa? Dia menuntut ilmu pula dekat Mekah. Setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, ada yang kadang sampai macam Syekh Ustaz Al-Banjari sampai 30 tahun duduk dekat Mekah menuntut ilmu. Tak kelik-kelik rumah. Lepas 30 tahun baru kelik rumah. Tu orang dulu-dulu lah macam tu. Maka selama mana 30 tahun tu, sunat minta doa dekat dia. Dia bila dia kelik rumah, 40 hari lepas dia kelik rumah, sunat minta doa dekat dia. Tu dia. Zaman kita lah ni jarang lah yang buat lagu tu. Sebab zaman kita sampai airport je tu kelik rumah biasanya. Wasirru fi dzalika, dan rahsia yang demikian itu, kenapa sampai makbul doa dia, kenapa sampai diampunkan orang yang didoakan keampunan oleh dia. Wuqufuhu fi tilkal masyairil azam wa ma yalqahu minal mata'ib wal masyaqqil hasilati lahu bisababi hujranil watan muddatas safar wa adamu taghayyuri halihi qabla al-arba'ina ghaliban. Dan rahsia yang demikian itu, kenapa 40 hari? Wuqufuhu fi tilkal masyairil azam, karena dia berwukuf, karena dia berada di tempat yang mulia dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yalqahu, dan apa-apa yang dia jumpai daripada kesusahan, daripada masyakkah-masyakkah yang berlaku ketika dia berada di tanah yang suci ini, dengan asbab dia meninggalkan negara dia, meninggalkan watan dia semasa dalam perjalanan. Kemudian bila dah balik daripada perjalanan, dia dah sampai rumah, keadaannya masih kekal seperti itu sebelum 40 hari secara ghalibnya. Lepas 40 hari itu kadang-kadang dia akan kembali kepada asal kadang-kadang. Jadi selama sebelum 40 hari itu biasanya dia akan jaga dia punya perangai, jaga dia punya kelakuan, jaga dia punya akhlak dan lain sebagainya. Masih terbawa-bawa seperti suasana keadaan di Mekah. Maka yang seperti ini, kenapalah disebut lebih 40 hari, sehingga 40 hari dia berada di rumah. Doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunat kita minta doa dekat dia. Faidatun, faedah. Yuhtassu biharami Makkah, menjadi khususiat, pengkhususan dengan tanah haram Mekah. Ni tanah haram Mekah saja, bukan Madinah. Haram Mekah saja. Yahtassu biharami Makkah, khusus dengan tanah haram di Mekah. Tanah haram Mekah maksudnya. Isna asyara hukman, 12 hukum. 12 hukum ini adalah keistimewaan khususiat untuk tanah haram Mekah. Apa yang pertama? Tahrimul istiyadi fihi. Haram kita berburu. Haram kita berburu di Mekah. Di Mekah dan tanah haram Mekah.
Jadi bukannya di Mekah saja, tapi tanah haram di sekitar Mekah pun kita haram untuk berburu. Apa tadi? Tahrimul istiyadi fihi, haram berburu. Haram berburu di tanah haram Mekah. Kalau seandainya berburu juga, tentu akan kena bayar. Bayar apa? Bayar dendaan dia. Kena bayar dendaan dia. Kalau seandainya berburu juga kan, akan bayar dendaan dia. Wa tabriqatu lahmihi, dan juga haram. Maaf, wa tabri maaf tahrimul istiyadi fihi wa qat'i, bukan wa tabri. Wa qat'i syajarihi, dan juga haram kita memotong pokoknya, memotong pokoknya, haram kita memotong pokoknya. Haram kita memotong pokok-pokok yang ada di tanah haram Mekah. Wa nahril hadi, dan juga haram kita nahril hadi, menyembelih sembelihan di tanah haram Mekah. Jadi kalau nak menyembelih sembelihan di Mina, di luar daripada tanah haram. Wa nahril hadi, di luar daripada tanah haram, di Mina ke umpamanya, itu untuk menyembelih sembelihan kurban. Tak boleh buat di Mekah. Wa tabriqati lahmihi, dan juga mengagih-agihkan dagingnya pun juga tak boleh di Mekah. Wa ta'amil lazimi fil mansaki bihi illa fi haqqil muhsar, dan juga apa dia? At-ta'amil lazim fil mansaki bihi illa fi haqqil muhsar, dan juga wat ta'am, membagikan makanan-makanan yang wajib. Maksudnya makanan yang wajib, maksudnya dia bayaran kafarah, bayaran dam, apa semua itu kan ada memberi makan. Fil mansaki bihi, pada tempat ibadah itu, illa fi haqqil musar, melainkan orang yang musar. Orang yang musar akan bayar dam, akan bayar kafarat, apa semua itu pada masa tempat dia diihsar. Pada tempat dia diihsar. Okey. Kemudian waluzumul masyi yahtassu bi harami Makkah isna asyara hukman tahrimul istiyad wa qat'i syajarihi wa nahril hadi wa tabriqatil lahmi wa ta'amil lazim fil mansaki ila fi haqqil musab. Kemudian waluzumul masyi ilaihi binazrin, luzum, mesti berjalan menuju Mekah dengan asbab nazar. Artinya kalau kita bernazar nak sembahyang di Masjidil Haram, nak sembahyang di Mekah, maka kita kena tunaikan nazar kita tadi. Mesti kena menunaikan nazar kita tadi. Luzum, mesti. Al-masyi ilaihi binazrin. Mesti kita pergi ke Mekah untuk menunaikan nazar. Kalau seandainya nazar sembahyang di Mekah, mesti kita kena pergi sembahyang dekat Masjid Mekah. Tak boleh, tak cukup digantikan dengan sembahyang di Masjid Nabawi. Tak cukup digantikan dengan sembahyang di Masjid Muhammadi dan seterusnya. Ini beza. Kalau seandainya kita misalnya bernazar nak sembahyang dekat Masjid Muhammadi, maka boleh je kita sembahyang dekat Masjid Langgar. Boleh je kita sembahyang dekat Masjid Mukim Repek. Tak ada masalah. Sebab sama-sama masjid. Tapi kalau seandainya yang dia nazarkan pada misalnya nak pergi ke Masjidil Haram, maka tak boleh. Melainkan dia kena tunaikan juga itu dekat Masjidil Haram, dekat tanah haram. Jadi kalau dia menazar nak pergi tanah haram Mekah, dia kena tunaikan, kena pergi juga tanah haram Mekah. Wa kaunuhu la yudkhalu illa bi ihramin, dan keadaannya bahwa tidak dimasuki Mekah itu melainkan dengan memakai kain ihram. Jadi sama ada nak tujuannya untuk berhaji ke, kalau berhaji ya wajib dia masuk dengan kain ihram. Kalau tujuannya untuk menunaikan haji pada itu tahun, misalnya jemaah haji kita sekarang ni walaupun belum waktu haji lagi, tapi karena tujuannya adalah untuk menunaikan haji pada itu tahun, maka okey, wajib dia pakai ihram sebelum masuk Mekah. Itu kalau seandainya tujuannya untuk berhaji.
dalam mazhab kita ada khilaf. Sama ada kalau hajinya tahun ini ya memang tak ada khilaf, mesti kena guna ihram. Tapi kalau hajinya nak haji tahun hadapan, tapi kita dah masuk daripada tahun ini, macam mana? Maka ada khilaf di kalangan para ulama kita. Ada setengah-setengah ulama kata macam siapa? Macam Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kata dia kata kena wajib juga kena kain ihram, mengenakan ihram walaupun hajinya untuk tahun hadapan. Tapi Imam Ghazali kata tak wajib. Yang wajib tu kalau dia nak menunaikan haji pada tahun ini, dia masuk sekarang, maka dia kena guna kain ihram. Kalau nak hajinya tahun hadapan, maka itu tak payah guna kain ihram. Tak wajib, maklum bukan tak payah. Tak wajib guna kain ihram. Tapi kalau seandainya untuk tujuan umrah yang sunat misalnya, atau bukan untuk tujuan umrah, bukan untuk tujuan haji, maka sunat dia memakai kain ihram. Tetap sunat memakai kain ihram. Jadi siapapun yang masuk Mekah, maka dia kena pakai kain ihram. Kalau tujuannya masuk Mekah itu untuk menunaikan ibadah haji, pada tahun ini semua ulama sepakat, mazhab Syafi'i kata wajib guna kain ihram. Kalau tujuannya untuk ibadah haji tahun yang akan datang, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kata wajib guna kain ihram. Kalau tujuannya untuk benda yang lain, untuk umrah sunat misalnya, kalau umrah sunat, maka sunat juga pakai kain ihram. Kalau bukan untuk tujuan umrah, bukan tujuan haji, tujuan untuk meniaga misalnya. Untuk meniaga, bukan untuk haji, bukan untuk umrah, pun juga tetap sunat dia masuk Mekah dengan kain ihram. Itu juga seperti itu. Ini mengikut pendapat yang muktamad. Bahkan ada pendapat yang lemah kata kalau orang ni jenis yang jarang-jarang masuk tanah haram. Macam kita lah kan. Kita pergi umrah mungkin setahun sekali, setahun 2 kali. Jarang-jarang pergi tanah haram. Pergi Mekah. Maka yang macam ni dalam pendapat yang lemah kata wajib juga guna kain ihram. Tu. Jadi keadaan Mekah itu tidak dimasuki melainkan dengan kain ihram. Kalau masuk Madinah tak payah guna kain ihram pun tak apa. Janji menutup aurat saja. Tapi kalau Mekah dia tidak dimasuki melainkan dengan kain ihram. Sama ada hukumnya wajib ataupun hukumnya sunat. Okey. Wala yutahallalu illa fihi illa al-muhsar fayatahallalu haitsu uhsira. Dan tidak harus bertahallul melainkan di Mekah. Jadi untuk tahallul itu di Mekah, mesti kena di Mekah. Bertahallul daripada umrah, bertahallul daripada haji mesti kena di Mekah. Illal muhsar, melainkan orang yang diihsar, orang yang disekat, tak boleh nak buat haji, tak boleh nak buat umrah. Maka fayatahallalu haitsu uhsir. Maka dia akan bertahallul di mana dia disekat. Nabi kita disekat di Hudaibiyah, tak boleh masuk Mekah pada ketika itu menunaikan umrah, maka Nabi kita bertahallulnya di Hudaibiyah. Dan begitulah juga sesiapa pun hamba Allah yang disekat, tak boleh untuk masuk Mekah karena tak ada visa haji misalnya. Tak dapat nak masuk Mekah padahal dia nak pergi haji. Tapi disekat kerana tak ada visa haji. Misalnya macam tu kejadiannya, maka dia akan bertahallul di tempat di mana dia disekat. Itu dia. Kemudian wa tughallazu ad-diyatu bil qatli. Wa tughallazu ad-diyatu bil qatli fihi, dan akan ditaglis, akan digandakan, akan diberatkan diat pembunuhan yang berlaku di Mekah. Jadi diat pembunuhan ini kan, pembunuhan kan ada 3. Ada qatlul amdi, ada qatlu al-khata'i, ada qatlu shibhil amdi. Kalau qatlul amdi itu kan asal muasal hukumnya qisas. Kalau seandainya waris-waris mangsa itu kemudian memaafkan, maka tidak jadi dikisas. Mereka akan menerima bayaran diat. Yang mana diat pembunuhan secara sengaja ini kan akan ditanggung oleh si pembunuh itu sendiri, si penjinayah itu sendiri. Mana diatnya adalah 100 ekor unta.
Dan untuk pembunuhan sengaja, diatnya itu ada taglis. Secara berat. Beratnya lagu mana? Yaitu 30 ekor unta hekkah, 30 ekor unta jaza'ah, dan 40 ekor unta yang tengah mengandung. Itu namanya taglis. 100 ekor, tapi berat. Sebab mahal. Hekkah tu 30 hekkah, 30 jaza'ah, dan 40 unta yang mengandung. Itu untuk pembunuhan sengaja. Kemudian untuk pembunuhan separa sengaja, seumpama sengaja. Ya, ini dia membunuh dengan barang yang sebenarnya tidak membunuh. Tapi rupa-rupanya orang tu mati dengan asbab kena pukul barang tu misalnya. Misalnya dia membunuh dengan apa? Membunuh dengan kayu. Kayu ni kayu kecil je, kayu rotan je. Kena rotan sikit ternyata orang tu mati dah. Sedangkan rotan bukan untuk membunuh, tapi ternyata orang tu mati dengan sebab kena rotan. Maka disebut dengan syibhul amdi. Pembunuhan syibhul amdi, maka itu tidak diqisas. Akan tapi wajib bayar diat. Yang menanggung diat pula bukan si pembunuh itu sendiri, melainkan al-aqilah. Al-aqilah itu waris asobahnya si pembunuh. Cuma diatnya tadi sama, 100 ekor unta yang mughallazah, yang berat. 30 ekor jaza'ah, 30 ekor hekkah, dan 40 ekor unta yang unta yang tengah mengandung. Ini syibhul amdi. Kemudian ada juga qatlul khata', pembunuhan secara tersilap dan tersalah. Dia tak nak bunuh orang. Dia nak bunuh binatang buruan. Tapi terkena peluru itu, terkena dekat orang. Matilah orang itu. Misalnya. Maka, pembunuhan yang tidak sengaja seperti ini, itu akan dikenai hukuman diat. Bayar diat. Kena bayar diat. Tidak dikenai hukuman qisas. Kena bayar diat. Diatnya ditanggung oleh para asobah, para akilah, asobahnya itu orang. Dan untuk diatnya itu muhammas, diat yang ringan, yang dibahagikan kepada 5. 20 ekor ibnu labun, 20 ekor bintu labun, 20 ekor hekkah, 20 ekor jaza'ah, dan 20 ekor bintu makhad. Maknanya lebih murah lah daripada yang 30 ekor hekkah, 30 ekor jaza'ah, dan 40 ekor unta yang tengah mengandung. Itu disebut dengan diat yang muhammas, diat yang ringan. Karena apa? Karena pembahagiannya harganya lebih murah daripada harga yang 30, 30, 40 tadi. Itu untuk diat yang pembunuhan yang tidak sengaja. Tapi kalau di Mekah, watughallazu, tak kiralah dia pembunuhan sengaja ke, tak sengaja ke, separa sengaja ke, atau seumpama sengaja ke, semuanya tughallaz, akan digandakan, akan diberatkan diat dengan pembunuhan yang berlaku di sana. Jadi kalau pembunuhannya tidak sengaja sekalipun, tetap dia kena bayar 30 ekor jaza'ah, 30 ekor hekkah, dan 40 ekor unta yang tengah mengandung. Tuh si pembunuh dan keluarga orang yang membunuh tadi tuh. Titik. Wala tumlaku luqatatuhu, dan tidak dimiliki luqatahnya. Jadi kalau ada luqatah, barangan tercicir dekat Mekah, dia tak support dengan barangan tercicir dekat negeri-negeri yang lain, dekat tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang lain, kalau ada barangan tercicir kan kita kena maklumkan selama setahun, kita isytiharkan buat pengumuman sana sini, buat pengisytiharan sana sini, kita maklumkan dekat pasar, kita maklumkan dekat pintu-pintu masjid dan lain sebagainya, kita tampal pengumuman dan lain sebagainya tentang barangan tercicir ini selama setahun. Bila tak ada yang menuntut selama setahun itu, kita boleh menggunakan apa barangan yang tercicir tadi, kita boleh guna. Kita boleh tamlik, kita boleh memilikinya, kita gunalah apa sesuai dengan, mengikut dengan keperluan kita. Kita gunalah apa yang kita nak guna daripada barangan itu. Kalau seandainya ada kemudian selepas tahun tu orang yang menuntut, ya kita kembalikanlah. Mana yang terpakai itu kita gantilah mana yang terpakai itu, kalau seandainya
kalau seandainya bukan di tanah haram. Tapi kalau di tanah haram, di Mekah maksudnya, tanah haram Mekah, itu kita hanya setakat boleh mengisytiharkannya sahaja. Mengumumkannya sahaja. Tidak boleh untuk kita tamlik. Tidak boleh untuk kita miliki. Tak boleh untuk kita guna. Kita kena simpan sahaja. Simpan sehinggalah ada yang menuntut. Bahkan kalau kita mati sekalipun, ahli waris kita pun juga seperti itu. Tak boleh mentamlik itu barangan tercicir di Mekah. Selama-lamanya sampai hari kiamat untuk diisytiharkan sahaja. Untuk diumumkan saja. Bukan untuk dimiliki dan digunakan oleh si penemu barangan berkenaan. Okey. Wala yadkhuluhu musyrikun ay kafirun walau kitabiyan. Dan tidak harus masuk ke Mekah oleh orang musyrik. Maksudnya musyrik di sini yaitu orang kafir yang bukan Islam. Walau kitabian, sekalipun dia ahli kitab, Yahudi dan Kristian. Jadi orang kafir, bahkan Yahudi Kristian sekalipun tak boleh masuk Mekah. Secara mutlak. Tak boleh. Wala yudfanu fihi, dan juga tak boleh orang kafir, orang musyrik yang bukan Islam, walaupun ahli kitab, untuk dimakamkan, ditanam di Mekah pun juga tak boleh. Pemakaman di Mekah, pemakaman di tanah haram Mekah, itu tertentu untuk orang Islam sahaja. Yablughanna 'indaka al-kibar. Wala yahrumu. Maaf. Wala yahrumu. Ya. Maaf, bukan wala yahrumu. Wala yuhrimu. Maaf. Wala yuhrimu fihi bil umrati. Wala yuhrimu fihi bil umrati, dan tidak harus berihram fihi di Mekah itu bil umrah dengan ihram umrah. Jadi tak harus berihram di Mekah dengan ihram umrah. Jadi ada orang dalam keadaan tidak berihram sebelumnya. Kemudian dia berihram. Berihramnya di mana? Berihramnya di Mekah. Berihramnya di Mekah pada ketika itu. Maka tak harus, hukumnya haram. Tapi ihram umrahnya sah atau tidak? Sah. Tapi kena bayar dam. Begitu. Sah tapi kena bayar dam. Jadi supaya tak kena bayar dam, dia kena keluar ke adnal hilli. Ke tempat tanah halal yang terdekat, tanah halal yang berhampiran. Jadi wala yuhrimu fihi bil umrah, dan tidak harus dia berihram fihi di Mekah itu dengan ihram umrah. Dia tak boleh dia berniat ihram umrah, berniat memakai kain ihram dengan berniat umrah semasa dia berada di Mekah. Dia kalau nak berumrah kena keluar daripada Mekah. Tapi sahkah tidak ihram umrahnya kalau dia di Mekah? Sah, tak ada masalah. Tapi kena bayar dam lah. Kena bayar dam. Dia kena ada al-jaza situ. Kena bayar dam. Sah tapi kena bayar dam. Wa huwa azimun, hal keadaan dia berazam untuk tidak keluar kepada adnal hil. Kalau dia berazam untuk pergi ke adnal hil, jadi dia memakai kain ihram tu, kain ihram untuk berumrah tu, dia pakai. Kemudian dia keluar untuk apa? Untuk mengambil miqat di adnal hil, tak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia tak ada azam, yang artinya memang dia memakai itu saja, memakai kain ihram tu untuk terus berumrah, dia tawaf, kemudian dia sa'i apa semua, itu walaupun sah tapi kena bayar dam. Titik. Kemudian wala yajibu ala hadirihi damut tamattu'i wal qiran. Sementara orang yang penduduk Mekah sendiri tidak wajib untuk bayar dam tamattu' dan dam haji qiran. Jadi kita kalau guna haji tamattu', kalau guna haji qiran kan kita wajib bayar dam. Tapi orang Mekah, penduduk Mekah, mereka kalau berhaji tamattu ataupun mereka kalau berhaji qiran itu tidak wajib bayar dam. Itu perbezaan tanah haram Mekah. Okey, intaha daripada kitab Syarah Tahrir, Tuhfatul Tullab. Kemudian faidatun. Nazama ba'duhum, sebahagian ulama menulis syair. Apa syairnya? Hadda harami Makkatal Musyarrafah. Sempadan tanah haram Mekah yang mulia.
Ini sempadan tanah haram Mekah. Apa dia kata? Faqala, apa dia kata? Walil harami tahdidu min ardi Taibah salasatu amyalin idza qumta itqanahu. Walil harami, dan bagi tanah haram Mekah, at-tahdidu sempadannya min ardi Taibah daripada hala kota Madinah. Nah, jadi daripada hala kota Madinah itu apa? Daripada Mekah yang menghala ke kota Madinah itu sempadan dia 3 mil. 3 batu daripada Mekah menghala ke kota Madinah. Yang kurang daripada 3 batu itu masih tanah haram. Yang lebih daripada 3 batu itu tanah halal. Oke. Kemudian, idza qumta itqanahu, apabila engkau nakkan itqanahu supaya mantap, supaya pasti betul-betul tentang sempadan tanah haram ni dekat mana. Jadi daripada arah Madinah itu 3 batu sebelum masuk Mekah. 3 batu sebelum masuk Mekah itu ada sempadan tanah haram daripada sisi kota Madinah. Daripada arah kota Madinah. Kemudian wa sab'atu amyalin Iraqun. 7 batu pula daripada arah negeri Iraq. Jadi daripada jalan yang menghala ke Iraq, ada jalan daripada Iraq menuju Mekah, itu 7 batu sebelum masuk Mekah itulah sempadannya. Sempadan tanah haram. 7 batu sebelum masuk Mekah. Itu sempadannya daripada arah negeri Iraq. Kemudian wata'ipun. Wata'ipun wahiddatu ashrun. Itu bukan wajaddah. Wahiddah. Wata'ipun, dan daripada arah Taif pula wahiddatu ashrun. 11 batu. Daripada arah Taif 11 batu. Itu bukan wajaddah tapi wahiddah. Betul, itu tertambah tik tu. Wa ta'ifun wahiddatu ashrun. Wahiddatu ashrun. Dan daripada arah Taif pula wahiddatu ashrun, 11 batu. Daripada arah Taif pula 11 batu. Summa tis'un Ji'ranah. Kemudian daripada arah Ji'ranah pula 9 batu. 9 batu. Wa min Yamanin, dan daripada arah Yaman pula sab'un, 7 batu. Bitaqdimi sinihi sab'un, 7 batu. Waqad kamulat, dan sungguh sudah sempurnalah sempadan-sempadan ini disebut. Fashkur li rabbika ihsanahu, maka bersyukurlah akan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bawah lagi, scroll lagi ke bawah, apa dia kata pula, scroll ke bawah, muka surat yang seterusnya. Muka surat seterusnya mana admin nih, scroll ke bawah, habis dah, syairnya habis dah. Betul ya, scroll. Scroll muka surat seterusnya. Oke. Ini dia. Watulul Masjidil Haram. Ini pada zaman beliau lah. Zaman sekarang dah luas dah. Ini zaman beliau, zaman penulis kitab. Watulul Masjidil Haram, dan panjang Masjidil Haram itu yang ada pada zaman beliau 400 hasta. Arba'umi'ati zira, 400 hasta. Wa arduhu, lebarnya 300 hasta. Salah tumiyah, 300 hasta. Wa da'aimuhu ay sawarihi, dan tiang-tiang Masjidil Haram juga pada ketika itu 400 buah tiang. Abwabuhu, ada 43. Arba'un, salasun wa arba'un. Ada 43. Wartifa'ul Ka'bati, dan tinggi Ka'bah itu sendiri 28 hasta. Intaha kama wajatu, seperti mana yang aku jumpai, yang sebagaimana yang aku dapati beliau pergi ke Masjidil Haram, macam tu keadaannya. Zaman kita sekarang tentu keadaannya berbeza. Sebab dah luas dah jauh lebih luas daripada zaman Al-Imam Al-Masyhur penulis kitab Bughiyatul Mustaqsirin.
Wa qala al-Qurdi, dan berkata Imam Al-Qurdi, Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, wa baina babil umrah, dan jarak antara pintu umrah ila adnal hil, ke tanah halal yang paling berhampiran, isna asyara alfan, ada isna asyara alfan, 12.000, wa arba'umi'ati wa ishrun, 420 hasta. Tinggal dulu betul. 12.420 hasta. Itu daripada pintu umrah ke tanah halal yang paling berhampiran. 12.420 hasta. Faidatun, faidah. Warada fil hadisi, ada datang dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada warid dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman kalau tak silap. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah telah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya lebih daripada tempat-tempat yang lain, ala baitihil haram, di atas baitillahil haram, kulla yaumin, pada tiap-tiap hari. Ini khas untuk di Baitullah sahaja, bukan di tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang lain pun juga diturunkan rahmat juga, tapi tidak sebanyak di Baitullah. Mi'atun wa isrina rahmah, yaitu 120 rahmat. 120 rahmat di Baitullahil Haram. Sittatun lit ta'ifin, 60 untuk orang yang bertawaf. Wa arba'un lil musallin, 40 untuk orang yang sembahyang. Wa ishruna lin nadhirin, 20 untuk orang yang memandang sahaja. Wa hikmatut tafadul, dan hikmah ada perbezaan ini apa? Anna ta'ifa, orang yang bertawaf tu yajma'u baina tawafin wa salatin wa nazar, karena orang yang bertawaf itu dia akan menghimpun antara tawaf, sembahyang dan memandang. Sementara orang yang sembahyang sahaja itu keluputan tawaf. Sementara orang yang memandang sahaja tahu kilahuma, keluputan tawaf dan sembahyang. Intaha daripada fatwa Imam Al-Bulkini. Wa qala fit Tuhfati, Imam Ibnu Hajar berkata dalam kitab Tuhfah, wal istighalu bil umrati, menyibukkan diri dengan umrah lebih afdal daripada menyibukkan diri dengan tawaf, alal mu'tamadi, di atas pendapat yang mu'tamad, idza stawa zamanuhuma, apabila bersamaan masa keduanya. Jadi kita berumrah, sempurnakan umrah terlebih dahulu, lebih afdal daripada kita sekadar untuk tawaf sahaja. Mengikut pendapat yang mu'tamad apabila bersamaan masa tawaf dan umrah tadi. Intaha daripada kitab Tuhfah Al-Muhtaj. Faidatun, ini insyaAllah pada perjumpaan yang akan datang, masa pun dah habis. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Kembalikan dekat tuan moderator insyaAllah.